Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, cikgu akan buat ulang kaji ya. Kita akan buat ulang kaji soalan daripada latihan menjana kecemerlangan daripada bab 10 dalam buku teks matematik kamu. Okey, kita akan terus pergi pada soalan yang pertama, iaitu tentukan koordinat dan lukis garis lurus pada satah kartes daripada pasangan titik yang diberikan. Tentukan sama ada kecerunan garis lurus tersebut merupakan nilai positif atau nilai negatif. Okey, ini adalah graf daripada satah kartes tersebut. Dan okey, kita akan tengok macam mana untuk kita selesaikan soalan ini. Okey, untuk soalan pertama, okey, kita kena plotkan dulu koordinat bagi ini soalan 1A, itu dalam kurungan negatif 1,0 dan pasangannya dalam kurungan negatif 2,5. Jadi cikgu dah buat yang ni. Okey. Negatif 1,0 di sinilah. Negatif 1 ni merujuk pada nilai pada paksi X, iaitu negatif 1, dan 0 ni adalah nilai pada paksi Y. 0 di sini. Jadi di sinilah koordinat untuk negatif 1,0. Dan koordinat yang kedua adalah negatif 2,5. Jadi negatif 2, nilai X dia negatif 2, dan 5 ni merujuk pada nilai Y. 5Y kat sini. Jadi dia terletak di sini ya, untuk koordinat negatif 2,5. Dan langkah seterusnya, kamu kena sambungkan kedua-dua titik ini gunakan pembaris, dapat satu garis lurus. Dan macam mana cara untuk kamu kena pasti sama ada kecerunan garis lurus ini negatif atau positif. Ingat, kalau kecerunan dia garis lurus ni dia turun, ni atas ni bawah. Ini kita kata sebagai turun, seolah-olah turun tangga. Okey, turun bukit ke turun tangga ke, maksudnya nilai kecerunannya adalah negatif. Sebab tu jawapan untuk 1A kecerunannya negatif. Okey, soalan 1B pula. Okey, tengok koordinat pertama adalah dalam kurungan 0,1. Jadi nilai X dia 0 dan nilai Y dia adalah 1. Di sinilah aku dah tanda kat sini. Dan koordinat yang kedua adalah dalam kurungan 3,5. Nilai X dia 3, nilai Y dia adalah 5. Di sini. Tandakan di sini. Kemudian gunakan pembaris, kita sambungkan kedua titik ini. Okey. Jadi macam mana nak tahu kecerunan dia? Tengok ini berlainan dengan yang pertama tadi, di mana dia yang titik pertama ni titik kedua dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Kalau tadi dia turun ke bawah. Okey. Ini dia naik ke atas. Seolah-olah kita naik bukit atau naik tangga. Jadi kecerunan dia adalah positif. So jawapan dia kecerunan positif. Okey. Yang C pula, koordinat dia 1, negatif 3, 1, negatif 3. X dia 1, Y dia negatif 3 di sini. Dan titik kedua 2, 4. 2 nilai X dia 2, nilai Y dia 4. 2, 4 di sini. Okey, kita sambungkan kedua titik ni. Okey, tengok kecerunan dia, dia naik ke atas juga. Jadi kecerunan dia adalah positif. Kecerunan positif. Okey, 1D pula, koordinat pertama dalam kurungan 7, negatif 2. 7, nilai Y dia negatif 2. Negatif 2 di sinilah. Jadi tandakan di sini 7, negatif 2. Dan koordinat yang kedua adalah 2, 2. 2, 2. Nilai X dia 2, nilai Y dia pun 2. 2, 2 di sini. Sambungkan kedua-dua titik ni. Okey, dan kamu tengok graf dia ataupun garis lurus dia adalah turun ke bawah. Turun ke bawah, kecerunan dia negatif. Kecerunan negatif. Dan 1E, okey, koordinat pertama dalam kurungan 0, negatif 1. 0,1. Nilai X dia 0. Nilai Y dia adalah 1. Di sinilah. Dan titik kedua 5, 3. Nilai X dia 5, nilai Y dia adalah 3. 5, 3 di sini.
Jadi kita sambungkan kedua titik ni. Ni kosong tadi. Okey, kita dapat garis lurus dia, tengok dia naik ke atas. Naik ke atas maksudnya kecerunan positif. Kecerunan positif. Okey, 1F pula. Okey, titik pertama 0,3, 0,3. Kosong. Nilai Y dia 3 di sini. Dan titik kedua 5,0. Nilai X dia 5, nilai Y dia 0 di sinilah. Okey, jadi kita sambungkan dua titik ni. Dan kamu tengok di garis lurus dia turun ke bawah. Turun ke bawah maksudnya kecerunan negatif. Kecerunan negatif. Dan yang akhir sekali, okey, koordinat pertama adalah 0,0. 0,0 ni kat sini lah, pada titik asalan O ni, tanda kan. Dan koordinat kedua adalah 6,5. 6,5 di sini. 6, X dia 6, Y dia 5 di sini lah. Jadi sambungkan kedua titik ni. Dan kalau kamu perhatikan, graf dia adalah naik ke atas. Naik ke atas maksudnya nilai kecerunan dia adalah positif. Kecerunan positif. Okey. Itulah cara dia bagaimana kita nak selesaikan soalan 1. Okey, sekarang ni kita tengok pula soalan nombor 2. Okey, iaitu tentukan kecerunan bagi titik PQ dalam rajah di sebelah. Okey, rajah ni ya. Macam mana kamu nak cari kecerunan titik PQ? Okey, alright kelas. Untuk soalan ini, langkah pertama sekali kita kena tulis dulu koordinat untuk titik P, iaitu dalam kurungan -5, -3, dan koordinat untuk titik Q, iaitu dalam kurungan 2,8. Seterusnya kamu kena ingat formula untuk kira kecerunan garis lurus, iaitu ini formula dia. Okey, ini cikgu gunakan simbol M kecil. M kecil merujuk kepada kecerunan PQ. Kecerunan PQ sama dengan formula kecerunan garis lurus adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Jadi kita gantikan nilai dua koordinat tersebut dalam formula ini sama dengan Y2 ni merujuk pada nilai Y pada Q. Sebab ingat titik P ni adalah titik pertama. Jadi -5 ni akan jadi X1 dan -3 ni akan jadi Y1. Dan titik Q ni akan jadi titik yang kedua. Jadi 2 ni akan jadi nilai X2 dan 8 ni akan jadi nilai Y2. Jadi kita gantikan nilai tersebut dalam formula ini, iaitu sama dengan Y2 sama dengan 8 tolak kemudian Y1 sama dengan -3. Okey, 8 tolak, kena buat kurungan. Bila ada negatif berjumpa negatif, buat kurungan. Okey, kurungan -3, tutup kurungan, bahagi dengan nilai Y X2 sama dengan 2. Okey, 2 tolak, kemudian X1 dia sama dengan -5, buat kurungan. Sebab negatif dia jumpa dengan negatif, kena buat kurungan. Kerana negatif berjumpa negatif, kurungan ni maksud dia darab. Sebab negatif darab negatif akan jadi positif. 2 tolak dalam kurungan -5, sama dengan ini 8 tolak dalam kurungan -3 akan jadi 8 tambah 3 kerana negatif darab kurungan maksudnya darab dengan negatif jadi positif. Jadi 8 tambah 3 bahagikan dengan 2 tambah 7. Ini pun sama, negatif dia darab dengan negatif jadi positif. 2 tambah 7. Sama dengan 11/9. Ini adalah jawapan untuk kecerunan garis lurus PQ, iaitu 11/9. Kelas. Seterusnya cikgu nak bincangkan dengan kamu soalan nombor 4 daripada latihan menjana kecemerlangan bab 10. Soalan dia, lengkapkan tempat kosong bagi jadual pintasan X, pintasan Y dan kecerunan. Dia bagi jadual ni dan ada nilai-nilainya yang tak ada, kamu kena carilah. Jadi untuk soalan ini kamu kena ingat formula.
yang menghubung kait antara kecerunan pitasan X dan pitasan Y. Di mana formula tersebut sama dengan kecerunan sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X. Alright. Jadi cikgu akan tunjukkan cara macam mana nak selesaikan soalan ini. Kamu tengok soalan yang 4A ni. Dia bagi nilai pitasan X, nilai kecerunan dia suruh kamu cari nilai pitasan Y. Jadi macam mana nak selesaikan? Kamu kena ingat formula ni, iaitu kecerunan sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X. Ini formula kamu kena hafal, kena ingat. Jadi kita gantikan nilai yang ada. Kecerunan dia bagi itu 2, gantikan dengan 2 sama dengan negatif pitasan Y ni kita nak cari ya. Kita tak tahu, tulis saja negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X. Dia bagi sama dengan 4, jadi kamu gantikan 4. Seterusnya kita selesaikan persamaan ini. 4 ni operasi bahagi, kita bawa ke sebelah kiri akan jadi darab. Jadi 2 darab 4 jadi 8. 8 sama dengan negatif pitasan Y. Jadi pitasan Y kita tak nak negatif, jadi oleh itu pitasan Y sama dengan negatif, kamu bawa ke sebelah kiri akan jadi sama dengan negatif 8. Ini jawapan untuk soalan 4A. Sekarang ni kita tengok soalan seterusnya, soalan 4C ya. 4B ni tak perlu buat lah sebab semua nilai dah ada. Jadi kita terus kepada 4C. Nilai pitasan X dia sama dengan negatif 4. Nilai pitasan Y dia tak ada, jadi kamu kena cari, dan nilai kecerunan dia bagi. Jadi macam mana nak selesaikan? Seperti langkah kerja tadi ya. Kamu kena ingat formula kecerunan sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X. Jadi kecerunan sudah diberi, gantikan dengan negatif 3. Negatif 3 sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan negatif 3. Nilai pitasan X dia dah bahagi, iaitu sama dengan negatif 3. Jadi negatif 3 ni operasi bahagi kita bawa ke sebelah kiri akan jadi darab. Kerana kita nak cari nilai pitasan Y saja. Jadi negatif 3 bawa sebelah kiri akan jadi darab. Jadi negatif 3 darab negatif 3 akan jadi 9. Negatif darab negatif jadi positif. Jadi 3 darab 3 9 sama dengan negatif pitasan Y. Jadi kita tak nak negatif, kita nak nilai pitasan Y saja. Jadi negatif ni kita bawa ke sebelah kiri. Jadi nilai pitasan Y sama dengan negatif 9. Ini jawapan untuk soalan 4C. Kita tengok pula soalan 4E. Di mana daripada jadual tersebut kamu kena cari nilai kecerunan. Kecerunan ni kosong, kena cari nilai kecerunan. Jadi gunakan formula kecerunan sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X sama dengan nilai letakkan sama dengan negatif. Nilai pitasan Y daripada soalan sama dengan 2. Letakkan sama dengan 2. Pitasan Y gantikan dengan 2 bahagi dengan nilai pitasan X daripada soalan sama dengan negatif 1. So pitasan X ni kamu gantikan dengan negatif 1. Jadi negatif 2 bahagi dengan negatif 1 akan jadi sama dengan 2. Negatif bahagi negatif jadi positif. Seterusnya soalan 4F. Soalan 4F kamu kena cari nilai pitasan Y. Pitasan X dia bagi, nilai kecerunan pun dia bagi ya. Jadi seperti biasa kamu kena ingat formula kecerunan sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X. Jadi kecerunan gantikan dengan 1. Daripada soalan dia bagi 1. Kecerunan 1 sama dengan negatif pitasan Y bahagi dengan pitasan X sama dengan 5. Gantikan dengan 5. Seterusnya 5 ni kita bawa ke sebelah kiri kerana kita nak cari nilai pitasan Y. Jadi 5 operasi bahagi pergi ke sebelah kiri jadi darab. Jadi 1 darab 5 sama dengan 5. Sama dengan negatif pitasan Y. Kita nak nilai pitasan Y, kita tak nak nilai negatif. Jadi negatif bawa ke sebelah kiri. Jadi oleh itu nilai pitasan Y sama dengan negatif 5. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 4. Seterusnya sekarang kita tengok pula soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni diberi kecerunan garis lurus yang melalui M, titik M, koordinat dia dalam kurungan 1, K dan titik N. Koordinat dia adalah dalam kurungan
negatif 2,3. Ialah negatif 2. Negatif 2 ni adalah kecerunan. Hitung nilai K. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Jadi macam mana nak selesaikan soalan nombor 5 ni? Okey, pertama kamu kena ingat formula nak kira kecerunan, iaitu M kecil ni adalah kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kita nak cari kecerunan Mn. Jadi kita andaikan M ni sebagai titik pertama dan N ni adalah titik yang kedua. Okey, jadi kecerunan Mn sama dengan Y2 ni adalah nilai Y pada titik kedua, iaitu 3. Okey, jadi Y2 kamu gantikan dengan 3 tolak Y1 adalah nilai Y pada titik yang pertama, iaitu K. Jadi 3 tolak K bahagi dengan X1 adalah negatif 2. Jadi negatif 2 tolak X2 adalah negatif 2. Okey, X2 ni adalah negatif 2, iaitu nilai X pada titik yang kedua. Jadi negatif 2 tolak X1 sama dengan 1, iaitu nilai X pada titik yang pertama. Jadi negatif 2 tolak 1. Okey, seterusnya kecerunan Mn. Dia dah bagi dalam soalan, iaitu kecerunan yang bagi garis lurus yang menghubungkan titik M dengan N ni adalah negatif 2. Jadi kita gantikan kecerunan Mn ni dengan negatif 2 sama dengan 3 tolak K bahagi dengan negatif 3. Negatif 2 tolak 1 akan dapat negatif 3. Okey, seterusnya negatif 3 kita bawa ke sebelah kiri, akan jadi operasi darab. Jadi negatif 2 darab negatif 3 akan jadi 6. Okey, negatif darab negatif, positif 2 darab 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 3 tolak K. Okey, seterusnya 3 kita bawa ke sebelah kiri, akan jadi tolak 3 akan jadi 6 tolak 3 sama dengan negatif K. 6 tolak 3 sama dengan 3 sama dengan negatif K. Jadi kita tak nak negatif, kita nak K sahaja. Oleh itu nilai K sama dengan negatif bawa ke sebelah kiri. Jadi sama dengan K sama dengan negatif 3, atau kamu boleh tulis seperti ini. Oleh itu K sama dengan negatif 3. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 5. Okey kelas, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 6, iaitu kecerunan suatu garis lurus PQ ialah negatif 1 dengan titik P, koordinat dia adalah 2, negatif 1, dan jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri dari paksi Y. Nyatakan koordinat Q. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ini? Okey, alright kelas. Jadi kita tengok soalan nombor 6. Macam mana nak selesaikan soalan nombor 6 ni? Okey. Jadi pertama sekali kita tuliskan dulu maklumat yang diberi dalam soalan, iaitu kecerunan titik garis lurus PQ sama dengan negatif 1. Ni dia dah bagi ya. Okey. Okey, kecerunan titik garis lurus PQ sama dengan negatif 1. Koordinat titik P dia sudah bagi, iaitu dalam kurungan 2, negatif 1. Tapi koordinat Q dia tak bagi ya. Dia suruh kamu cari koordinat Q. Tapi ada dia bagi maklumat di sini berkaitan koordinat Q, iaitu jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri dari paksi Y. Okey, maksudnya kamu kena faham. Jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri dari paksi Y. Maksudnya kalau 3 unit ke kiri daripada paksi Y, selepas asalan, maksudnya nilai X dia akan jadi negatif 3. Jadi untuk koordinat Q kita dah tahu nilai X dia sama dengan negatif 3. Sebab tu di sini untuk koordinat Q ni cikgu tulis Q sama dengan dalam kurungan negatif 3, Y. Y kita tak tahu. Macam mana tahu negatif 3? Sebab dalam soalan dia bagi tahu maklumat ini ya, jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri dari paksi Y. Daripada paksi Y, daripada asalan 3 unit ke kiri, maksudnya nilai negatif 3. Alright, jadi kita selesaikan soalan ini. Okey, jadi kamu kena ingat formula kecerunan garis lurus, iaitu kecerunan garis lurus PQ sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kamu kena tahulah titik P ni titik pertama, Q ni titik kedua. Jadi titik P ni, okey, koordinat 2 ni akan jadi X1, ini akan jadi Y1.
Ini pula akan jadi X2, Y2. Sebab ini titik yang kedua. Jadi kita gantikan maklumat tersebut dalam formula ini. Kecerunan PQ dia dah bagi sama dengan negatif 1. Gantikan dengan negatif 1 sama dengan Y2 sama dengan nilai Y. Gantikan Y. Tolak Y1 adalah sama dengan negatif 1. Kemudian tolak. Jangan lupa buat kurungan. Sebab negatif jumpa negatif kena buat kurungan. Kurungan negatif 1 bahagi dengan X2. Okey, X2 nya adalah nilai negatif 3. Okey. So, jadi gantikan negatif 3 tolak X1 dia adalah 2. Negatif 3 tolak 2. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat negatif 1 sama dengan Y tambah 1 kerana negatif, darab negatif akan jadi positif. Jadi Y tambah 1 bahagi dengan negatif 3 tolak 2 sama dengan negatif 5. Okey, jadi negatif 5 ni kita bawa ke sebelah kiri, akan jadi operasi darab kerana negatif 5 ni asalnya operasi bahagi, pergi sebelah kiri akan jadi operasi darab, akan jadi negatif 1 darab negatif 5. Negatif 1 darab negatif 5 akan jadi 5. Negatif darab negatif jadi positif. 1 darab 5 sama dengan 5, sama dengan Y tambah 1. Jadi kita nak tahu nilai Y. Y sama dengan, jadi positif 1 kita bawa ke sebelah kiri akan jadi nilai negatif 1. Dia akan jadi 5 tolak 1. 5 tolak 1 sama dengan Y. 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Okey, jadi oleh itu kita tahulah koordinat titik Q sama dengan, oleh itu koordinat Q sama dengan, okey, dalam kurungan negatif 3, 4. Okey, nilai Y dia sama dengan 4. Okey. Ini adalah jawapan untuk soalan nombor 6. Okey. Jadi untuk kelas hari ini cikgu berhenti sampai di sini. Okey. Dan sebagai latihan untuk kamu hari ini, okey, cikgu nak kamu jawab soalan latihan. Cuba jawab soalan ni, latihan daripada latihan menjana kecermelangan bab 10 dalam buku teks matematik kamu. Cikgu nak kamu cuba jawab soalan nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Ada 3 soalan. Okey, jawab soalan nombor 7, nombor 8 dan nombor 9 ni. Buat dalam buku latihan matematik kamu. Boleh guna sama ada buku Maths 1, Maths 2 atau Maths 3. Dan jangan lupa, kalau ada masalah kamu tak faham nak jawab soalan ini, bolehlah tanya cikgu melalui Telegram. Okey, terima kasih semua.